Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Okey, untuk PDPR subjek pendidikan Islam tahun 3 masalah pembelajaran. Pada hari ini kita akan bercerita tentang topik ketahui ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ia adalah sambungan daripada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lebih mendalam lagi tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, anak murid cikgu sihat tak? Cikgu harap semua anak murid cikgu sihat walafiat. Cikgu alhamdulillah sihat walafiat. Sebelum memulakan PDPR kita pada hari ini, jom kita baca doa belajar. Bibi, hutang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Doa sebelum belajar. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, sebelum cikgu pergi dengan lebih mendalam, jom kita baca dalil kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan ciptaannya. Okey, dalil ini terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 164 yang bermaksud sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, penggantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air. Lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, iaitu kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Kalau kita tengok dekat luar tingkap, kita tengok dekat langit, berlakunya kejadian pelangi, berlakunya kejadian siang dan malam, berlaku turunnya hujan. Apabila turunnya hujan, dia akan membasahkan bumi, menyuburkan tanaman, dan tanaman pokok-pokok yang subur itu akan dimakan oleh haiwan-haiwan dan manusia. Haiwan-haiwan akan hidup, pokok-pokok akan subur. Jika Allah tak turunkan hujan, bumi akan mati kering. Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kita tengok ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di udara. Okey, kita akan belajar 3 hari ini, iaitu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di udara, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di darat, dan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di air. Tapi kita tengok satu-satu. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di udara. Kita mulakan dengan gambar paling kiri sekali. Cuba tengok, ada rama-rama color pink kat situ. Cantik sangat ciptaan Allah. Rama-rama ni ada pelbagai warna. Ada warna merah, ada warna pink, ada warna biru. Okey, lagi warna biru tu yang macam bawah sekali tu. Okey, ada warna hitam, ada warna putih. Okey, rama-rama ini adalah daripada ulat. Ulat akan makan tumbuh-tumbuhan, makan daun dan menjadi kepompong. Dia akan duduk dalam tu untuk beberapa ketika. Apabila kepompong tu pecah, maka dia akan keluar menjadi rama-rama. Rama-rama ini akan menghisap madu atau nektar daripada bunga-bunga. Biasa kalau kita pergi taman-taman bunga, akan ada jumpa rama-rama berpatung. Okey, itu adalah antara serangga yang boleh terbang. Okey, cuba tengok yang tengah-tengah tu ada gambar lalat. Lalat pun adalah serangga yang boleh terbang. Apa hikmah penciptaan lalat? Setiap kejadian Allah ada hikmahnya tersembunyi. Contoh, orang kata, lalat busuk, lalat boleh pakai ke? Tak macam rama-rama cantik kan? Okey, lalat ni hikmah penciptaannya ada sangat banyak. Apabila Allah ciptakan lalat, kita akan lebih menjaga kebersihan. Sebab lalat ni biasa dia akan pergi tempat-tempat yang kotor, yang berbau, yang busuk, dan dia akan bertelur di tempat-tempat itu.
Kemudian telur-telur itu akan mengeluarkan ulat dan menjadikan tempat itu kotor dan busuk. Jadi kita sebagai manusia mestilah menjaga kebersihan. Saya tak pernah dengar lagi ada kempen menghalau lalat. Tak ada. Tapi kita ada kempen menjaga kebersihan. Sebab bila kita jaga kebersihan, tempat kita wangi, lalat tak akan datang. Okey. Cuba tengok yang kiri sekali tu ada gambar burung 3 ekor. Ada warna kuning, warna biru pekat, ada warna biru cair. Okey, burung-burung ini adalah salah satu bukti ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di udara yang sangat unik. Okey, yang belah atas tu kita ada burung helang. Burung helang ni dia tak makan cacing tapi dia makan binatang lain seperti ayam, tikus dan ia adalah kategori haiwan karnivor. Okey, yang sebelah kanan saya ni ada burung enggang atau hornbill. Okey, burung enggang ni antara spesies yang semakin pupus. Burung enggang ini adalah ikon untuk negeri Sarawak sebab ia banyak di hutan di Sarawak, tapi kita jarang jumpa. Kalau kita nak jumpa, mungkin kita boleh jumpa dekat zoo negara ke, zoo Melaka ke, zoo Johor ke. Okey, ada satu lagi haiwan yang cikgu tak ulas, iaitu nyamuk. Nyamuk dekat belah kiri sekali, belah bawah, iaitu ada gambar nyamuk kan. Okey, nyamuk ni pernah kena gigit nyamuk tak? Okey, cikgu pun pernah kena gigit nyamuk. Saya rasa semua orang pernah kena gigit nyamuk. Nyamuk ni sangat aktif pada waktu malam sebab nyamuk suka dekat tempat-tempat yang gelap. Bila kita pergi camping, kita pergi balik kampung, dekat situ ada kawasan takungan-takungan air, ada parit, biasanya akan ada nyamuk sebab nyamuk membiak dan bertelur dekat takungan-takungan air dan ia akan menetas menjadi nyamuk. Okey, hikmah penciptaan nyamuk ni pun sama. Walaupun ia membawa penyakit, tapi ia ada hikmah penciptaannya. Hikmahnya apa? Kalau tak ada nyamuk, tak adalah syarikat-syarikat yang mewujudkan racun serangga, mewujudkan riset, aerosol. Okey, itu semua adalah benda untuk menghalau nyamuk. Benda-benda ni semua mendatangkan keuntungan dan pendapatan. Jadi, kita sebagai manusia kena berfikir dengan penciptaan nyamuk atau lalat ni ada hikmah-hikmahnya yang tersendiri. Bukan saja-saja Allah ciptakan. Jadi, kita sebagai manusia kenalah jaga kebersihan. Tak boleh ada takungan-takungan air, tak boleh ada kotor-kotor. Kalau kita tengok dekat-dekat pakai mikroskop dekat nyamuk dan lalat ni, ia adalah sangat kompleks, ciptaan yang sangat kompleks daripada mata, kepak, badan, kaki, ia sangat halus. Tak pernah lagi jumpa manusia yang boleh mencipta serangga sekompleks seperti lalat dan nyamuk. Itu semua adalah bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya bukti ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di darat. Okey, dekat darat ni banyak sangat haiwan. Tapi cikgu letak ada berapa tu? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, cikgu letak 8 je haiwan. Contoh-contoh haiwan yang berada di darat. Kebanyakannya haiwan-haiwan ini boleh dilihat dekat taman haiwan ataupun zoo. Kalau sekarang dekat bandar macam tempat kita duduk kat KL ni susah nak jumpa kecuali dekat zoo. Kalau dekat hutan tu mungkinlah ada haiwan-haiwan seperti ular. Kita tengok gambar yang tengah sekali tu, ular. Kalau tengok ular, kadang-kadang ada orang sangat takut dengan ular, sangat trauma. Okey, ular adalah salah satu haiwan yang berbisa, haiwan yang tidak ada kaki. Hikmah penciptaan dia apa? Okey, bila kita tengok ular ni kita akan jadi takut sebab ular ni jenis patuk, keluarkan bisa. Hikmah penciptaannya kita kena jaga kebersihan juga sebab ular ni suka duduk dekat tempat-tempat yang tersorok, gelap. Kita tengok tempat-tempat yang macam kayu-kayu, tempat-tempat yang zing-zing, yang tersorok-sorok dekat belakang rumah kita tu, kena bersihkan sebelum ada ular yang datang membiak dekat situ. Tapi ular ni dia memakan tikus. Tikus ni adalah salah satu haiwan perosak. Haiwan perosak yang memusnahkan makanan, tempat tinggal dan sebagainya. Jadi hikmah penciptaannya Allah jadikan ular ni untuk makan
tikus. Tapi kita elakkanlah rumah kita daripada ada tikus atau ular. Bila ada tikus, ular boleh datang. Okey, kita tengok haiwan yang jinak belah kiri saya tu iaitu arnab. Okey, arnab ni sangat meluas, ramai je orang yang bela dan masih belum pupus. Dekat zoo pun ada. Arnab ni ada macam-macam color, ada warna coklat, warna putih, warna hitam, warna kelabu. Dia sangat comel. Okey, dia makan apa? Makan sayuran, makan tumbuh-tumbuhan, makan pokok. Okey, arnab ni antara haiwan yang boleh dimakan. Okey, bawah dia kucing. Kucing haiwan peliharaan juga, tapi kucing ni tak boleh dimakan macam arnab sebab dia ada gigi taring. Okey, kucing ni juga adalah ciptaan Allah di darat. Antara bukti-buktinya sebab kucing ni sangat manja. Kalau kita setia dengan dia, kalau kita jaga dengan dia, dia akan ingat siapa yang jaga dia. Dia akan ingat siapa yang bagi makan dekat dia. Dia akan ikut je orang tu ke mana sana, ke sini, ke sana, ke sini. Lagi kalau kucing tu tahu orang tu sangat baik dan selalu bagi makan dekat dia. Okey, seterusnya adalah haiwan yang bawah sekali tu, dekat belah kiri, haiwan tenggiling. Okey, tenggiling ni jarang dijumpai kecuali dekat kawasan-kawasan hutan ataupun dekat kawasan yang semak samun. Kalau kita naik kereta jauh-jauh, contoh pergi Kuala Pilah, tiba-tiba ada tenggiling melintas. Maksudnya tenggiling tu keluar daripada hutan tu. Mungkin dia keluar cari makan ataupun dia mungkin jalan-jalan. Okey, tenggiling ni kalau nak tengok dekat-dekat, ada dekat zoo dan sisiknya sangat keras. Bila dia rasa terancam, dia akan menggulungkan diri dia. Okey, siapa yang suka tengok National Geographic tu mesti pernah tengok haiwan tenggiling ni. Okey, kita tengok haiwan yang besar. Haiwan yang besar belah kanan tu adalah gajah. Gajah adalah haiwan yang paling besar di darat. Okey, kalau kita pergi Kuala Gandah dekat Pahang, kita boleh naik gajah. Kita boleh tengok dekat situ ada bapa gajah, ada mak gajah, ada anak gajah. Okey, anak gajah yang comel, dia tak ada gading. Kita boleh bagi makan dekat gajah. Okey, kalau dekat zoo pun ada gajah. Okey, telinga dia sangat lebar dan badan dia sangat berat. Kalau pada zaman dahulu, gajah ni digunakan sebagai pengangkutan untuk bawa-bawa barang, untuk bawa orang, untuk bawa raja. Okey, tapi sekarang kita dah ada kereta, ada motor. Kita tak perlu gunakan gajah sebagai pengangkutan. Gajah ni juga antara haiwan yang semakin pupus sebab manusia ni sangat rakus. Dia membunuh gajah ni bukan untuk dimakan, tapi untuk diambil gadingnya. Kalau nak ambil saja-saja tu memang tak boleh lah. Mungkin dia akan mati kena belasangan gajah tu. Jadi dia tembak gajah tu untuk diambil gadingnya. Sebab gading gajah ni sangatlah mahal dekat pasaran gelap. Bila dia bunuh gajah, jadi spesies ni akan semakin pupus, semakin terancam. Jadi semakin sikitlah gajah tu sekarang sebab dah banyak sangat kena bunuh. Okey, yang kat bawah tu adalah rusa. Rusa ni merupakan haiwan herbivore yang makan rumput saja. Dia tak makan haiwan lain. Okey, rusa ni pun macam saya cakap boleh dijumpai dekat zoo. Kalau dekat hutan pun ada tapi tak banyak macam sekarang sebab hutan-hutan kita dah banyak dah kena tebang untuk pembangunan, untuk pusat perniagaan, untuk rumah-rumah, untuk manusia duduk. Jadi haiwan-haiwan ni pun dah banyak mati. Kalau nak jumpa, nak pegang, nak bagi makan, kita boleh pergi dekat zoo. Okey, tengok yang sebelah atas kanan tu adalah haiwan kuda, horse. Okey, kuda ni juga merupakan salah satu pengangkutan untuk orang zaman dahulu. Kalau orang dulu pergi berperang pun naik kuda. Nabi pada zaman dahulu pun naik kuda. Okey, kuda ni antara haiwan yang kuat, pantas berlari, boleh bawa barang, boleh bawa orang. Okey, sebab itu dulu kuda dibela untuk mengangkat barang. Untuk jalan-jalan. Okey, sekarang pun kita boleh naik kuda. Dekat DBKL boleh naik kuda pada hari Minggu. Tapi musim Covid ni tak adalah rekreasi kuda. Okey, yang bawah sekali tu, si comel warna putih coklat tu adalah haiwan lembu. Lembu adalah haiwan yang boleh dimakan. Okey, lembu ni makan rumput sahaja dan lembu adalah salah satu sumber makanan utama di Malaysia iaitu daging. Daging ni mendatangkan protein dan khasiat kepada manusia.
lembu ni ramai orang bela sebab setiap tahun umat Islam akan menyambut hari raya Aidiladha. Jadi kita mengorbankan lembu atau kambing, unta. Tapi kat negara kita ni ada lembu dan kambing. Jadi kita akan korban untuk binatang lembu atau kambing. Okey, untuk orang yang beragama Hindu, dia tak makan lembu. Okey, ada sebab-sebab dia mengatakan mungkin lembu ni adalah Tuhan dia. Jadi kita orang Islam boleh makan lembu dan ia adalah salah satu sumber protein yang sihat. Okey, panjang lebar pula penerangan cikgu hari ni. Seterusnya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam air. Okey, ada banyak sangat haiwan kat dalam air. Sangat banyak, daripada sebesar-besar ikan paus tu sehingga sekecil-kecil ikan skeleton ke apa semua tu sangat kecil. Anak ikan ke, anak udang ke. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, ada 8 gambar yang cikgu letak kat situ. Okey, kita tengok yang first sekali belah kiri adalah ikan. Okey, kalau kita tengok kat situ banyak sangat ikan. Warna-warni, warna kuning, warna oranye, warna hitam, warna putih, semua ada. Kalau kita pandai diving, menyelam, kita boleh pergi ke dasar laut dan tengok pelbagai jenis ikan, dan kat situ kita akan berzikir subhanallah kerana terlalu cantik ciptaan Allah. Batu-batu karang, ikan-ikan, tapak Sulaiman, udang, semua ada. Kalau kita betul, kita boleh jumpa penyu macam cikgu tunjuk kat situ. Ada kuda laut, seahorse. Okey, kuda laut ada, penyu ada. Okey, kalau kita tengok dekat atas tu, ikan paus. Ikan paus merupakan ikan dan hidupan yang paling besar di dalam air. Sebelahnya pula adalah dolphin, ikan lumba-lumba. Okey, dolphin ni kita jarang jumpa dekat Malaysia. Biasanya ada dekat luar negara. Dia akan gunakan dolphin ni untuk pertunjukan sirkus. Okey, dolphin ni pun sangat jinak dan dia boleh berkomunikasi dengan manusia. Okey, yang bawah tu adalah octopus. Octopus adalah sotong yang besar. Kita biasa makan sotong, tapi sotong yang kita makan tu biasanya sotong yang kecil-kecil. Okey, sotong, ikan, udang antara haiwan yang boleh dimakan. Seafood, kalau kita makan kedai tom yum kan, ada seafood tom yum, ada nasi goreng seafood. Okey, nasi goreng seafood biasa ada udang, ada sotong, sangat sedap kan. Okey, itu adalah salah satu hikmah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hidupan air ni boleh dimakan. Okey, yang bawah sekali tu adalah tapak Sulaiman. Okey, setakat ni cikgu tak pernah jumpa lagi tapak Sulaiman live. Okey, kalau awak nak tengok, mungkin awak boleh tengok di Aquaria KLCC. Awak boleh tengok banyak hidupan air dekat situ. Ada ikan, ada seahorse, tapak Sulaiman, ada sotong. Okey, udang ni biasanya ada udang yang dibela dan udang di dalam laut. Okey, udang ni sangat sedap, manis kalau masuk dalam masakan, antara salah satu perencah yang sangat sedap. Okey, tapi udang ni biasalah susah nak dapat, jadi ianya sangat mahal. Terlalu banyak hikmah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita boleh fikir sendiri. Kalaulah tak adalah Allah jadikan semua benda-benda ni, kita pun tak ada sumber-sumber makanan untuk dimakan. Kalau kita tengok secara detail, terlalu banyak ciptaan-ciptaan Allah di sekeliling kita. Tengok dekat langit, nampak awan, nampak bulan, nampak matahari. Okey, kalau kita tengok dekat darat, nampak haiwan-haiwan, nampak tumbuh-tumbuhan. Okey, kalau tengok dalam air, nampak hidupan-hidupan. Kalau dekat laut, dekat sungai, ikan-ikan dekat sungai tu merupakan salah satu sumber makanan bagi manusia. Okey, alhamdulillah. Terima kasih semua. Okey, jangan lupa nanti buat latihan dekat buku aktiviti ya. Bye. Assalamualaikum.